bertemu kita di dalam tajuk taburan kebarangkalian untuk topik untuk khusus statistik untuk ekonomi dan perniagaan. Okay, di sini saya akan memberi penerangan mengenai apa yang dinamakan sebagai taburan kebarangkalian, di mana kita ada beberapa topik di sini, iaitu taburan pengenalan, kemudian diikuti dengan taburan kebarangkalian diskrit, taburan kebarangkalian selanja, taburan normal piawai, dan juga bagi contoh untuk mengira taburan normal piawai. Okey. Di dalam bahagian ini ada beberapa perkara yang perlu anda ketahui. Yang pertama yang dinamakan sebagai pemboleh ubah rawak X. Dan pemboleh ubah rawak ni simbolik ialah X, iaitu dia mewakili satu fungsi yang mewakili satu nombor untuk setiap kesudahan uji kaji. Lazimnya X besar adalah mewakili nama bagi pemboleh ubah rawak tersebut, manakala X kecil bersama dengan nilai yang diambil oleh pemboleh ubah rawak tersebut. Manakala taburan kebarangkalian ialah satu jadual ataupun satu rajah ataupun satu rumus yang menghubungkan nilai setiap pemboleh ubah rawak X dengan nilai kebarangkaliannya, iaitu Px. Jadi taburan kebarangkalian dia akan mengandungi dua maklumat. Maklumat yang pertama ialah nilai-nilai yang diambil oleh setiap pemboleh ubah rawak, nilai-nilai yang dimiliki yang diambil oleh pemboleh ubah rawak X, dan nilai kebarangkalian yang berkaitan dengan nilai pemboleh ubah rawak tadi. Okey, lazimnya pemboleh ubah rawak kita boleh bahagikan kepada pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanja. Okey, pemboleh ubah rawak diskrit ialah satu pemboleh ubah rawak yang hanya boleh mengambil nilai-nilai tertentu saja sepanjang satu selang. Contohnya bilangan kereta yang dijual dalam seminggu ataupun bilangan barang-barang yang rosak. Maksudnya bila kita sebut bilangan kereta, kita akan merujuk kepada sebuah kereta, dua buah kereta, 100 buah kereta ataupun 1000 buah kereta. Iaitu kita tidak merujuk kepada nilai bagi kereta hanya wujud pada nombor bulat dan tidak ada titik perpuluhan. Contoh, tak ada nilai bilangan kereta dalam 100.5, 173.7 sebagainya. Iaitu nilai kereta bilangan kereta mesti mengambil nombor bulat. Jadi semua pemboleh ubah yang hanya boleh mengambil nombor bulat, kita akan namakan dia sebagai pemboleh ubah diskrit. Okey. Berlawanan dengan pemboleh ubah diskrit ialah pemboleh ubah selanja, iaitu dia boleh mengambil satu pemboleh ubah yang boleh mengambil sebarang nilai pada sebarang titik. Iaitu dia boleh mengambil nombor bulat ataupun nombor-nombor dalam bentuk titik perpuluhan daripada negatif infinity sehingga positif infinity. Contohnya seperti perbelanjaan isi rumah, kadar barang yang rosak, hasil jualan, umur dan sebagainya. Jadi ini ada dua contoh ini adalah dua jenis pemboleh ubah rawak diskrit yang kita akan gunakan nanti, di mana sifat dia saling berlawanan antara satu sama lain. Okey, inilah contoh taburan kebarangkalian, di mana di sini saya mempunyai pemboleh ubah X ialah saiz isi rumah, dan saya ada manakala pemboleh ubah X ialah saiz isi rumah, iaitu ialah pemboleh ubah rawak yang bersifat diskrit, iaitu saiz isi rumah, nilai-nilai bagi X, nilai-nilai bagi isi rumah yang ada ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lebih. Jadi yang dinamakan sebagai pemboleh ubah rawak diskrit, X ialah pemboleh ubah rawak diskrit sebab nilai-nilai X hanya wujud pada titik X sama dengan 1, X sama dengan 2, 3, 4, 5 dan 6. Di antara dua nilai, contohnya antara nilai 2 dan nilai 3, tiada saiz isi rumah. Itu saiz isi rumah hanya wujud pada X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Okay, sekarang kita dah ada maklumat yang pertama yang berkaitan dengan nilai-nilai yang boleh diambil oleh X. Sekarang kita nak tahu tadi taburan kebarangkalian ialah satu jadual yang boleh menunjukkan nilai-nilai bagi X dan nilai-nilai kebarangkalian bagi X. So, bagaimana untuk mendapatkan nilai-nilai kebarangkalian bagi X? Ada beberapa cara. Cara yang pertama ialah jika nilai kebarangkalian tersebut belum diberi, apa yang kita perlu tentukan, maklumat yang perlu diperoleh ialah contoh sini saya ada bilangan isi rumah yang mempunyai bilangan rumah yang mempunyai saiz isi rumah sama dengan 1. Di sini kita ada 31.1 juta. Manakala ada 38.6 juta rumah yang bersaiz 2
18.8 juta rumah yang bersaiz 3 dan begitulah seterusnya ada 1.4 juta isi rumah yang bersaiz 7 dan lebih. Dan total bilangan rumah yang terlibat di sini ialah 116 juta. Itu bilangan isi rumah secara keseluruhan. Untuk mendapatkan nilai kebarangkalian, salah satu cara ialah kita membahagikan, contohnya untuk X sama dengan 1, kebarangkalian X sama dengan 1, nilai kebarangkalian dia yang kita namakan sebagai PX, iaitu kita bahagikan 31.1 dengan 116, iaitu jumlah keseluruhan. Seperti ini, kita akan dapat nilai dia 0.268. Jadi ini ialah nilai PX, iaitu nilai kebarangkalian apabila X sama dengan 1. Itu kita boleh tulis sebagai PX sama dengan 1 seperti ini. Kita betul P itu bagi nilai X sama dengan 1. Nilai kebarangkalian dia ialah 0.268. Ini adalah sebagai contoh. Apabila X sama dengan 1. Dan begitu juga seterusnya kalau kita lihat apabila X sama dengan 2, ada terdapat 38.6 juta isi rumah, bahagikan dengan jumlah keseluruhan 116, kita akan dapat nilai kebarangkalian dia ialah 0.333. Dan begitulah seterusnya apabila X sama dengan 3, nilai kebarangkalian 0.162 dan seterusnya apabila X sama dengan 4, 5, 6 dan 7 dan lebih. Dan apabila kita melihat pada jadual ataupun taburan kebarangkalian, jadi kita ada nilai-nilai yang mungkin diambil oleh X dan nilai-nilai kebarangkalian bagi setiap nilai X tersebut. Dan kalau kita perhatikan di sini, apabila kita menjumlahkan kesemua nilai kebarangkalian yang ada dalam jadual ini, nilai yang kita peroleh ialah sama dengan 1. Dalam satu taburan kebarangkalian, perjumlahan PX mesti sama dengan 1. Dan nilai-nilai kebarangkalian yang diperolehi mestilah bernilai antara 0 hingga 1. Jadi seterusnya, apakah maklumat yang kita boleh perolehi daripada jadual taburan kebarangkalian? Contohnya saya nak dapatkan nilai kebarangkalian X sama dengan 3. Kalau sebuah isi rumah dipilih secara awak, berapakah kebarangkalian saiz isi rumah tersebut sama dengan 3? Jadi kasih kita dapat jawapan secara terus, iaitu nilai dia ialah 0.162. Ataupun soalan yang lain, saya nak tahu berapa apabila sebuah isi rumah dipilih secara awak, berapakah kebarangkalian isi rumah tersebut bersaiz 4 dan lebih. Bersaiz 4 dan lebih. Iaitu kalau dalam contoh ni, kalau kita lihat 4 dan lebih meliputi saiz isi rumah bersaiz 4, 5, 6, 7 dan ke atas. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita campurkan nilai-nilai kebarangkalian bagi X sama dengan 4 dan ke atas seperti yang ini. Itu dia akan sama dengan kebarangkalian X 0.14 campur dengan 0.062 campur 0.023 campur 0.012, iaitu nilai dia ialah 0.237. Jadi apabila jika sebuah isi rumah dipilih secara awak, kebarangkalian kita akan dapat saiz isi rumah tersebut bersaiz 4 dan ke atas adalah 0.237. Jadi ini satu jadual yang mempunyai bersifat diskrit, di mana nilai kebarangkalian bagi X hanya wujud pada nilai yang dinyatakan dalam jadual ini. Selain daripada nilai tersebut, nilai kebarangkalian bagi X akan sama dengan 0. Okey, seterusnya daripada taburan kebarangkalian, kita boleh dapatkan dua nilai parameter, iaitu mean ataupun nilai jangkaan, itu mu ataupun EX, dan yang kedua parameter yang kita boleh dapat ialah varian, iaitu sigma kuasa 2. Cuma formula yang digunakan untuk mean kali ini ialah perjumlahan X darab PX, manakala bagi varian ada dua formula yang digunakan di sini. Yang paling popular ialah formula yang kedua, itu perjumlahan X kuasa 2 darab PX tolak dengan mu kuasa 2. So bagaimana untuk nak mengira nilai dia? Jom kita lihat slide yang seterusnya. Katalah saya ambil semula taburan kebarangkalian bagi saiz isi rumah dan nilai kebarangkalian dia, iaitu X, nilai-nilai yang diambil oleh X dan nilai-nilai kebarangkalian bagi X. Jadi untuk mendapatkan
nilai min, kita perlukan perjumlahan X darab PX, iaitu nilai X kita perlu darabkan dengan nilai kebarangkalian dia. Yang pertama ialah 0.268, 1 darab 0.268, 2 darab 0.333, 0.66, 3 darab 0.162 sama dengan 0.486, dan seterusnya. 7 dan lebih kita ambil 7, 7 darab 0.012 sama dengan 0.084, dan kita jumlahkan ke semua nilai-nilai hasil darab tadi, itu kita dapat 2.512. Ini ialah nilai min ataupun nilai mu atau nilai parameter mu bagi taburan kebarangkalian tersebut. Manakala untuk varian sigma kuasa 2, formula dia panjang sikit. Kita perlukan dua maklumat, iaitu hasil darab antara X kuasa 2 dengan PX, dan kemudian nilai min kuasa 2. Nilai min tadi telah pun kita kira, iaitu min sama dengan 2.512. Dan nilai yang kita perlu dapatkan lagi ialah perjumlahan X kuasa 2 darab PX, iaitu setiap nilai X ini kita perlu kuasa 2 kan sebelum kita darabkan dengan nilai kebarangkalian. Sebagai contoh, yang pertama ialah 0.268 ni ialah 1 kuasa 2 darab 0.268. Yang kedua ialah 2 kuasa 2, X yang kedua sama dengan 2, 2 kuasa 2 darab 0.33 sama dengan 1.331. Kemudian 3 kuasa 2 iaitu 9 darab dengan 0.169, kita dapat 1.458. 4 kuasa 2 darab dengan 0.14, 16 darab 0.14 kepada 2.240, dan seterusnya hinggalah yang terakhir, X yang terakhir iaitu 7 kuasa 2, 49 darab 0.012 sama dengan 0.588, dan kita jumlahkan perjumlahan X kuasa 2 darab PX ni, kita jumlahkan X kuasa 2 darab PX, nilai dia 0.675, dan kemudian untuk pengiraan kita perlu tolakkan dengan mu kuasa 2, min kuasa 2 yang telah kita kira tadi 2.512. Jadi kita akan dapat nilai varian sigma kuasa 2 1.365, manakala sisian piawai iaitu punca kuasa 2 varian dia ialah 1.168. Okey, jadi itu saja untuk kali ini yang berkaitan dengan taburan kebarangkalian. Dan manakala bahagian yang lain saya akan jelaskan dalam video-video yang akan datang nanti. Sekian, terima kasih.